Dunia kanak-kanak begitu indah, disulami dengan gelak dan tawa. Namun di sebalik keriangan ini, ada duka di hati. Nama saya Alia Rumaisyah, 13 tahun. Saya sakit kanser. Pelabuhan Klang, Selangor, Darul Ihsan. Di sini terletaknya Kampung Sungai Sirih Tambahan 2. Antara penduduk yang tinggal di sini ialah keluarga yang sedang membesarkan 6 orang anak yang masih bersekolah berusia antara 5 hingga 13 tahun. Nur Azizah Said, 44 tahun dan suaminya Ida Ruzi Samsudin, 46 tahun, adalah pasangan suami isteri yang tabah dan penyayang. Pendidikan dan keperluan anak-anak cuba dipenuhi untuk sama-sama menjalani liku kehidupan seperti insan lain. Namun bagi anak sulung mereka, Alia, 13 tahun, ujian datang melanda. Dia sebenarnya lahir normal. Dia macam kanak-kanak biasa. Tapi umur nak masuk 3 tahun tu dia dah nampak simptom muntah-muntah, bangun tidur muntah. Tengah makan pun dia muntah, tapi bukannya muntah keluar makanan. Keluar angin je. Perasan lagi satu jalan dia sengit. Makin sengit. Naik tangga pun dia susah. Satu hari tu dia macam kena sawan, dia demam apa semua, dia kena sawan terus bawa pergi hospital. Pergi hospital Tengku Ampar Rahimah. Kelang, sampai kat sana, dia masukkan dalam ward. Lepas dia masuk dalam ward tu, dia buat CT scan. Itu yang dapat kesan dia. Datang cakap doktor pakar kanak-kanak pun jumpa cakap macam ni lah. Cik Ruzi, Puan Azizah, saya nak beritahu dengan awak. Alia ni dia ada ketumbuhan dalam otak ayah kamu. Terus saya terpegun. Tak cakap apa. Alia Rumaisyah, 13 tahun, telah disahkan mengidap penyakit ependiomoma atau kanser saraf tunjang. Kanser ini menyebabkan ada ketumbuhan di belakang bawah otak dan menjalar di sepanjang tulang belakangnya. Alia telah melalui 3 kali pembedahan ketika usianya 3 hingga 4 tahun untuk membuang ketumbuhan ini, tetapi ketumbuhan itu tidak dapat dibuang kesemuanya. Proses rawatan yang panjang telah menyebabkan Alia terpaksa tinggal di hospital selama 1 tahun 3 bulan. Daripada keputusan X-ray dan MRI yang dilakukan, ketumbuhan kelihatan sebesar 6 cm diameter atau sebesar bola golf di bawah otaknya. Ketumbuhan ini masih kekal di bahagian tersebut dan tidak merebak ke tempat lain. Sekiranya ketumbuhan ini merebak, Alia mungkin akan berhadapan dengan masalah lumpuh dan tidak boleh berjalan. Setiap hari jadual Alia makan ubat amat dijaga oleh Azizah kerana daya antibodinya yang agak lemah. Alia berisiko tinggi mendapat penyakit lain. Doktor pun bagi tahu dia demi konsultan pun cakap mungkinan dia kena buat operation umur 18, tapi doktor syorkan jangan operation lah. Kita buatkan radioterapi saja. Dia syorkan buat tu je lah. Tapi buat masa sekarang ni, pantau dia saja. Cuba pantau. Kalau dia macam dia terlalu sakit, bawa hospital yang paling terdekat. Budak dia cekal. Dia tabah. Dia kalau sakit macam mana pun dia susah nak macam sepuluh budak kalau sakit, dia menangis apa semua dia tak. Dia memang kuat. Rutin harian Alia dipenuhi dengan membantu keluarga selepas pulang dari sekolah. Sebagai anak sulung, kerja-kerja dapur bagi membantu ibunya dilakukan dengan tenang demi melupakan sakit yang sedang dihadapinya. Dia berpegang kepada prinsip tanggungjawab
sebagai anak yang rajin dan selalu membantu keluarga. Alia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Teluk Gadong di dalam sesi pendidikan khas. Dia aktif. Dia macam kanak-kanak normal. Dia membasuh, mandikan adik. Dia boleh uruskan segala-galanya. Uruskan diri dia memang boleh. Dia boleh mandikan adik dia yang ni. Dia boleh gosok baju adik-adik dia. Dan dia tolong kita tolong dekat kedai. Jam 9 pagi, sebelum ke sekolah di waktu tengah hari nanti, Alia memulakan tugasnya membantu membuka gerai makanan di hadapan rumah. Rutin sebegini amat digemarinya kerana dia amat meminati bidang perniagaan. Kerja yang kelihatan agak berat ini pernah ditegur dan dilarang oleh ibunya, namun Alia tetap mahu melakukannya. Dia rasa sangat berpuas hati bila melihat gerai kecil mereka ini cantik dan menarik. Dia perubahan dia tu dia akan jadi slow lah. Dia akan slow, dia akan jadi cepat lupa. Lepas tu, yelah kadang dia tak ingat apa dia barang-barang, satu benda barang-barang dia tu dia tak ingat letak kat mana. Lepas tu pelajaran dia tu agak slow sikit lah. Dia agak slow lah, macam kira nak mengeja ke, nak membaca ke, nak mengira ke, dia slow sikit. Belajar dalam tingkatan 1, Alia banyak dibantu oleh rakan-rakannya yang tinggal di sekitar rumahnya dari sudut pembelajaran. Amat meminati mata pelajaran sains dan kemahiran hidup, Alia cuba untuk memberikan penumpuan yang lebih kepada pelajarannya. Namun, bagi pesakit kanser di bahagian otak, proses mengingati amat sukar dan perlu dilatih setiap hari bagi mengekalkan kecerdasan otaknya. Lepas tu dia pula minat belajar, masuk kelas tandingan, buat kek apa semua. Dah ke situ pula idea, minat dia. Buka bakery. Kenapa nak buka bakery? Nak meniaga kek. Okay. Lagi? Nak bagi bunga abah duit. Kisah seorang anak berusia 13 tahun menderita penyakit kanser menjadi paparan bersamamu minggu ini. Alia anak sulung kepada pasangan Azizah dan Ida Ruzi. Sebagai ibu, Azizah selalu memberikan sokongan dan dorongan kepada Alia untuk terus bersemangat melalui kehidupan ini. Dia selalu membawa Alia dalam urusan hariannya, termasuklah menemani ketika membeli belah. Keluarga Azizah menerima bantuan dari Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM650 setiap bulan. Dengan berbekalkan sedikit modal, dapatlah Azizah meneruskan perniagaan dan menampung perbelanjaan harian keluarga mereka. Ya, saya dulu pernah bekerja. Saya kerja security. Saya sampai ada kena buang kerja lah. Sebab apa, saya jaga anak saya dekat Sungai Buloh, SKL pun, yelah, orang cakap macam-macam liku lah. Dalam kampung ni je ada kedai dalam kampung. Biasanya kat luar. Ini dalam kampung, itu je. Itu cakap rumah, kita buka sini, biar kita makanan kita murah tapi janji sedap.
Ida Ruzi dan Azizah mula berniaga secara kecil-kecilan sejak 2 bulan lalu. Walaupun hanya membuka gerai di hadapan rumah, sedikit sebanyak ini dapat menampung keperluan mereka sekeluarga. Azizah akan memasak dan suaminya pula bertanggungjawab untuk membuat air minuman dan melayan pelanggan. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk setempat. Assalamualaikum, Zee. Allah. Macam biasa, Zee. Macam kopi tu. Kopi sama, kopi juga. Kopi ya. Okey. Kerap datang bertanya khabar dan mengambil berat tentang keluarga ini ialah Muhammad Ismail Haji Kamarudin selaku ketua kampung di Kampung Sirih Tambahan 2. Lebih 15 tahun di sini, beliau amat mengenali anak-anak buahnya demi merapatkan hubungan ukhuwah mereka sekampung. Apa saja bentuk bantuan yang sesuai untuk keluarga Ida Ruzi akan diusahakan. Jadi apa yang sebagai tahap saya ni, apa yang saya boleh menyumbang kepada dia, saya banyak bercerita kepada penduduk sini untuk membantu dia dari segi maksud dia ke dalam rumah dia kan, perbaikan rumah dia, ataupun kata orang kita ramai-ramai kata orang membantu dari segi menyokong dia membuka kedai makan kan. Jadi perniagaan dia sikit sebanyak, pasal dia ni kedai dia di dalam kampung, jadi peringkat luar tak nampak. Bermula dengan minat dan hobi, kini memancing udang menjadi tugas utama Ida Ruzi untuk mendapatkan bekalan udang segar bagi perniagaannya. Dengan bayaran sebanyak RM40 bagi 3 jam, Ida Ruzi memperuntukkan sebagai modal bagi mendapatkan bekalan udang untuk masakan di warungnya. Setiap hari dia akan membawa pulang lebih 3 kilogram udang. Melalui cara inilah, dia dapat menawarkan harga makanan yang murah kepada pelanggannya. Ada pula idea, kita buat nasi goreng udang, lepas tu dapat sambutan. Dia hobi dia pun mancing udang. Lalas jadilah jual. Jadi itu menu utama. Macam contohnya macam udang ni, yang menyaga ni, kadang-kadang token ni bagi abang dulu. Ibaratkan macam, you angkat dulu barang. Nanti wang bayar. Persatuan Ziarah Sakit Kanser sentiasa mengikuti perkembangan adik Alia sejak 5 tahun lalu. Perkongsian pengalaman dan pendapat bersama pesakit kanser yang lain sedikit sebanyak meringankan beban dan memberi semangat kepada keluarga Alia. Selain itu, Alia selalu diberikan khidmat nasihat tentang kaedah rawatan yang terbaik. Alia mendambakan percutian ke Langkawi dengan menaiki kapal terbang dan impiannya direalisasikan oleh persatuan ini melalui bantuan daripada syarikat bengkel kereta. Mereka macam okey, dia orang perlukan group of people, dia orang perlukan sambutan, dia orang perlukan motivation, dia orang perlukan, sebab kanser ni saya baca banyak buku-buku, tengok video, orang kanser ni dapat sembuh sebab daripada minda dia. Minda positif, insya-Allah kanser tu boleh sembuh. Salah satu sebab lah. Of course everything from Allah. Saya seorang pesakit kanser NPC pangkal hidung tahap 4. Saya cuba untuk membantu sahabat-sahabat anak-anak kanser dari segi pengalaman dan berkongsi maklumat sesama kami supaya mereka lebih tabah, lebih kuat. Terima kasihlah dengan Datuk Seri Mahdi ni, banyakkan orang cakap impian anak saya tu tercapai. Dia nak pergi ke Langkawi, alhamdulillah dapat pergi. Assalamualaikum.
Episod kehidupan keluarga bersamamu minggu ini mendapat perhatian daripada syarikat Faizah Sendirian Berhad selaku penaja utama program Bersamamu. Wakil syarikat Faizah, Rosli Ahmad, pengurus komunikasi pemasaran, dan Yusof Muhammad Puat, pengurus pemasaran kawasan tengah, hadir bagi menyampaikan sumbangan. Kisah hidup Alia dikongsi dan ketabahan keluarga ini menempuh cabaran hidup amat dikagumi. Perbincangan dari sudut rawatan juga dapat memberikan semangat yang positif untuk Alia lalui masa akan datang. Sumbangan produk syarikat Faizah Sendirian Berhad disampaikan beserta penerangan tentang khasiat produk. Ini ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah. Ini ada berupa bubur, kicap, bihun, rempah dan beras serta tepung lah. Ini sedikit sebanyak mungkin dapat bantu abang, abang insya-Allah lah. Kita ada juga sumbangan berupa wang tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Didikan agama tidak pernah dilupakan untuk anak-anak Azizah dan Ida Ruzi. Setiap hari, kunjungan ustazah yang dikenali sebagai Cik Mia juga merupakan seorang jiran kepada keluarga ini dapat mengisikan sedikit ilmu kepada Alia. Tenang dengan membaca surah-surah Muqaddam dan Al-Quran ini membuatkan Alia berasa lebih tabah dalam melawan sakitnya. Ditemani oleh adik bongsunya, Hanani, 5 tahun, Alia berasakan amat dekat dengan keluarga dan Maha Pencipta. Sadaqallahul azim. Kunjungan insan yang pernah melawan penyakit kanser, iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hanafi bersama rakan-rakan dari Sifu Bikers amat mengujakan Alia. Gembira dengan ziarah ini, Alia banyak bertanya dan bercakap. Selalu dia hanya dapat menonton tazkirah Ustaz hanya di televisyen dan media sosial sahaja. Faham dengan keadaan yang dilalui Alia, Ustaz Hanafi tidak putus-putus memberikan kata-kata semangat kepada Alia. Kisah hidup Ustaz Hanafi yang telah dibukukan juga dihadiahkan kepada Alia untuk dijadikan pedoman dan semangat untuk melawan kanser. Sifu tu selain daripada makna master ataupun maha guru, tapi dia juga membawa makna sebar Islam for ummah. Sahabat-sahabat di luar sana, bila dengar seorang sahabat kena sakit kanser, kita kena buat 3 perkara. Pertama, ziarah. Kedua, doakan. Tak perlu takut. Dan yang keempat ni tuan-tuan dan perempuan, support moral. Dan kalau ada para doktor yang millionaire kat luar sana nak bantu keluarga ni, saya sangat-sangat berharap bantulah pesakit-pesakit kanser ni dan anggap itu sebagai satu zakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami ziarah Alia. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Alia, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Berilah kesihatan kepada dia agar dia dapat beribadah dengan sempurna kepadamu, ya Allah. Agar dia menjadi anak yang menjadi penyejuk mata hati bagi ibu dan ayahnya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kau Tuhan yang menurunkan penyakit. Hanya Engkau saja mampu menyembuhkannya. Ya Allah, kasihanilah Alia, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, kurniakan juga ketabahan kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka.
dan sembuhkanlah segala penyakit mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Ibu, Abah, Alia minta maaf dan terima kasih kepada ibu dan abah. Sudi jaga Alia dengan makan minum Alia. Alia sayang ibu dan abah. Inilah kisah Alia yang sedang berjuang melawan kanser sejak lebih 10 tahun yang lalu. Perjuangan yang tiada penghujungnya ini memberikan semangat, erti kehidupan dan makna kasih sayang yang tidak terbanding harganya bagi keluarga ini. Dari itu bersamalah kita tampil menghulurkan bantuan, hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu.